Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video sebelum ni saya kongsikan dengan anda harga semasa untuk komponen-komponen PC supaya anda boleh buat rujukan. Nak beli prosesor sekarang atau tunggu lagi? Nak beli grafik card sekarang atau tunggu lagi? And dalam video tu ramai juga yang tanya saya, "Abang Cerah, brand apa terbaik untuk motherboard? Abang Cerah, brand apa terbaik untuk grafik card?" That's why saya decide untuk buat video ni. Dalam video kali ni guys, saya akan kongsikan dengan anda personal opinion antara brand-brand ni. Macam prosesor, kita kena beli AMD atau Intel. Lepas tu RAM, kita kena beli Kingston ataupun SPG. Lepas tu keyboard, kita kena beli Techwear atau kita kena beli Razer. So saya akan kongsikan everything kepada anda. Harap video ni sedikit sebanyak membantu anda dalam buat keputusan. And of course, anda boleh kongsikan pendapat anda dalam ruangan komen di bawah. Tanpa berlengah lagi, anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button lonceng yang ada dekat tepi dia. Jom. Okay guys, first kali kita mula dengan prosesor antara Intel dan juga AMD. Yang mana saya recommend, saya lebih kepada AMD sebab harga dia murah dan performance dia okey. Untuk tahun 2023, saya prefer anda beli Ryzen 5 5600. Kalau kita bandingkan dari segi generasi, yang latest Ryzen 5 7600, of course kita nampak satu perbezaan yang ketara kan. Tapi untuk pengetahuan anda, yang Ryzen 5 5600 belum sampai setahun lagi umur dia. Dia dilancarkan pada April tahun lepas and sekarang kita baru Februari guys. So dia masih lagi valid. Dan kalau kita tengok dia punya spesifikasi dengan 6 core 12 thread, dia punya base clock 3.6 GHz, boleh pecut sampai 4.4 GHz. Bagi saya dia still reliable untuk 3 tahun ataupun 5 tahun yang akan datang. Alright, itu untuk prosesor. Untuk motherboard ni saya prefer anda beli Asus dan juga MSI disebabkan dia punya software sangat-sangat bagus kalau nak dibandingkan dengan Gigabyte dan juga ASRock yang tu kita buang ke laut terus. Lepas tu feature yang dia offer kepada kita mantap gila. Macam dia punya audio dia terus bagi kepada kita nahimik dah. Lepas tu kalau kita tengok dari segi bilangan USB port pun dia bagi banyak kepada kita. Saya sangat-sangat concern dekat USB port bila beli motherboard ni. Seterusnya untuk RAM, personally saya tak ada concern apa-apa brand. Kalau anda bagi kepada saya Kingston Fury Beast yang tak ada RGB pun saya terima dengan hati yang terbuka. Tapi based on kawan-kawan, dia bagi tahu Corsair is the best sebab kalau anda beli yang 3200 MHz, anda boleh overclock dengan cara yang paling senang. Anda boleh dapat 3600 MHz dengan stable. Dia macam anda beli 3200 tapi anda dapat 3600 MHz. That's why Corsair is one of the best. Kalau antara overclocker yang paling popular ialah G-Skill lah. Seterusnya untuk storage, saya prefer SSD and brand yang paling saya nak recommend kepada anda ialah XPG. Specific model XPG Gammix S70 Blade. Sebab saya dah test banyak SSD PCIe 4, saya dapat result untuk Gammix S70 ni lebih dari 7600 MB per second. Laju macam plesit guys. Laju-laju nak gimana? Golok. So itu untuk SSD. Kalau anda nak budget, maybe anda boleh beli Kingston NV1. Dia punya harga okey dan speed dia memang boleh cecah 3500 MB per second. And personally, saya sebenarnya tak dapat nak bezakan antara 3500 dengan 7600 MB per second tadi. Yang penting dia laju, itu sahaja. Lepas tu untuk cooler, kalau air cooler tu, mana-mana air cooler pun saya tak kisah sangat. Macam Cooler Master Hyper 212 ataupun mungkin anda boleh beli Deepcool Gammix 300-400, yang tu dah okey sangat-sangat. Cuma kalau anda nak beli all-in-one liquid cooler, saya highly recommend anda beli ID Cooling. Sebab yang pertama, aesthetically dia cantik. Anda boleh nampak RGB gradient dekat dia punya water block tu smooth gila. Lepas tu yang kedua, dia punya performance. Pump yang dia guna tu bukan calang-calang, bukan keleng-keleng guys. Dia punya performance tu mantap. Lepas tu yang penting warranty.
Warranty ni, kalau anda selalu join live saya, anda tahulah betapa saya jaja cerita ni. Saya pernah jual PC yang berharga 4,500 pakai ID cooling Zoom Flow. Lepas tu dia punya AIO tu bocor, air titis atas grafik card dan rosakkan satu biji PC. Dia punya motherboard rosak, prosesor rosak, grafik card dan juga power supply. Total kerosakan lebih kurang dalam RM4,000 Malaysia. Apa yang ID Cooling Malaysia buat? Mereka bayar balik pampasan sebanyak RM4,000 Malaysia untuk customer tu, so customer boleh buat satu PC baru. Atas dasar ni saya rasa macam ini sangat-sangat beretika, sangat-sangat bagus. Saya nak recommend anda beli ID Cooling. Maybe anda kata, kalau macam tu ID Cooling dah terbukti bocor lah habis cerah, kenapa nak recommend lagi? Anda kena tahu all-in-one liquid cooler ni, walaupun dia iklankan kepada kita anti-leak teknologi dan sebagainya, still ada possibility untuk bocor. Mungkin 1 dalam 100, tapi anda boleh jamin ke yang anda 99 tu? Mungkin anda orang yang pertama, anda adalah orang yang 1 dalam 100 tu. That's why bagi saya lebih baik kita beli yang selamat. Lagi tak pening kepala kalau pakai air cooler lah. Beli Be Quiet yang tu cun guys. Okay, so itu untuk cooler. Untuk graphic card tak perlu fikir panjang, saya akan recommend anda beli iGame. iGame ni dia punya aesthetic memang cantik gila. Anda boleh tengok Vulcan series dia dah ada display, boleh letak muka PM10 in case anda dah tak mampu nak tahan kan. Ataupun anda letak je muka saya baru dapat motivasi. Mungkin bila main game tu terus dari noobis terus jadi pro kan, bila tengok muka saya dekat grafik card tu. Then anda tengok pula dia punya performance, memang saya dah test banyak gila grafik card. Kalau untuk Nvidia, iGame is the best. Kalau untuk AMD, Sapphire is the best. Lepas tu kita tengok dari segi harga untuk iGame memang best gila. In case anda nak tahu untuk brand-brand lain, bagi saya Asus ROG overpriced. Lepas tu Gigabyte Aorus itu pun overpriced. Kalau anda nak beli MSI, anda nak beli Zotac, okey sangat-sangat. Kalau budget, maybe anda boleh beli Galax, anda boleh beli PNY, anda boleh beli Palit, anda boleh beli Genwatt. Basically semua grafik card okey, cuma Asus dengan Aorus tu bagi saya overpriced lah. Dia ada fan dia, kita tak boleh sentuh. Kalau sentuh dia macam fan Apple, nanti mengamuk kan. Tapi itulah itu personal opinion saya. Seterusnya untuk power supply, saya akan go for FSP sebab kualiti yang dia offer mantap dan harga dia agak murah. Even untuk dia punya FSP K series memang susah nak cari stok sebab orang gila-gila nak dia. But saya recommend anda beli Hydro G. Yang tu jenis modular. Maksudnya dia punya kabel tak bersambung dengan power supply, so kita just sambung yang mana kita nak guna. Dengan cara tu kita boleh buat kabel management dengan baik. In case anda nak yang berkualiti dan anda tak kisah harga, saya recommend anda beli Corsair. Dari dulu lagi Corsair memang pegang title PSU terbaik. Seterusnya untuk casing, ada 2 brand yang saya nak recommend kepada anda. Yang pertama Lianli, yang kedua NZST. Sebab dia sama saja, aesthetically dia cantik, which is mungkin sesetengah orang tak berkenan dengan dia punya design. Yang penting dia punya build quality. Kita pegang tu kita dapat rasa yang ini adalah sebuah besi yang sangat-sangat solid. Finishing cat dia smooth. Saya tak pernah jumpa lagi mana-mana casing Lianli ataupun NZST yang ada cacat celah dia. Dia punya dalaman, clearance, dia punya cable management memang tip-top lah. That's why saya recommend anda beli 2 brand ni. In case anda nak budget, saya recommend anda beli TechWare. Especially TechWare VXM dan juga VXR. Yang ni bagi saya next level lah. Harga murah, 180 kita boleh dapat dah. Tapi kualiti yang di-offer kepada kita, nak kata sama dengan Lianli, memang tak. Tapi menghampiri kualiti Lianli. That's why saya recommend anda beli TechWare. Seterusnya guys, untuk monitor. Kalau monitor ni tak lain dan tak bukan LG Ultra Gear, cuma model spesifik tu saya lupa. Dia punya harga sekitar RM1,699 Malaysia. 27 inci, 2K resolution, ada nano IPS, dia pakai nano IPS. Lepas tu refresh rate dia 144 ataupun 165 Hz. Yang penting dia datang dengan ergo stand. Ergo stand penting untuk bagi kepada kita satu posture badan yang betul supaya kita dapat guna monitor tu dalam satu jangka masa yang lama tanpa rasa sakit-sakit. Untuk keyboard pula, saya prefer yang latest dari TechWare, iaitu TechWare Phantom Plus Elite. Keyboard tu dia punya switch dah pun di loop. Bila kita tekan rasa sedap gila. Anda kena tekan sendiri baru anda dapat apa yang saya cuba maksudkan ni. Dia punya stabilizer pun dia dah mode supaya tak ada rattling. Lepas tu dia punya connection jenis wireless. Untuk saya, wireless keyboard is a must. Saya memang tak akan pakai wired peripheral disebabkan saya memang
memang macam saya punya workstation adalah meja yang anda nampak ni. Kadang-kadang saya kena bersihkan dia, kadang-kadang saya kena satukan dia. That's why wireless peripheral adalah satu kewajipan bagi saya. Mungkin anda boleh usah aku juga. Jangan beli Razer, sangat-sangat overpriced. Seterusnya untuk mouse, saya sendiri pakai Razer Basilisk Hyperspeed. Ini adalah mouse kedua saya. Sebelum ni saya dah model mouse kedua, maksudnya dah 2 kali saya beli dia. First kali saya beli dan saya hilangkan. Harga masa saya beli tu ialah RM119 Malaysia. Yang kedua saya beli harga pada RM80 Malaysia. Masa tu ada double date sales, and itu pun Audius Mona Lisa yang syorkan kepada saya time live. Saya tahu je ada promosi, saya terus beli, tak fikir panjang. Dia punya mouse ni mungkin setengah orang tak suka sebab dia berat, lepas tu pakai double A battery, but somehow dia kena dengan jiwa saya. That's why saya pakai Razer Basilisk HyperX ni. Kalau untuk RM200 Malaysia, kalau anda nakkan mouse yang mantap, 200 ke bawah tu mungkin anda boleh beli Logitech G304. Tapi kalau 300 ke bawah, ada banyak gila wireless mouse yang saya boleh recommend kepada anda. Dua antaranya ialah Asus ROG Craze Wireless, harga RM269 Malaysia, ataupun maybe anda boleh beli Pulsar X Lite yang harga dia sekitar RM249 Malaysia. Untuk headset pula, personally saya guna Asus ROG Delta S wireless gaming headset. Saya suka dengan audio yang dia deliver kepada kita. Mikrofon dia pun mantap walaupun dia bukan jenis boom mic macam tu. But kalau anda tanya saya yang mana saya recommend anda beli Corsair HS80. Cuma Corsair HS80 ni harga dia saya tak pasti berapa, 700 ke 500 ke. Sometimes dia jadi 400, kadang-kadang dia jadi 500, kadang-kadang dia jadi 700. So saya pun tak tahu harga dia berapa sebenarnya. Lepas tu last kali tentang mousepad. Mousepad ni kalau anda nak yang berkualiti, saya recommend anda beli Cooler Master MP511 ataupun 510, which is kualiti yang dia offer kepada kita tebal, sedap. Lepas tu kita boleh basuh dia bila kotor. Itu item-item yang saya recommend kepada anda. But saya nak bagi tahu kepada anda yang sebenarnya saya punya main gear, saya guna laptop. Lepas tu keyboard saya pakai VK96 yang saya custom sendiri. Mouse saya pakai Razer Basilisk Hyperspeed. Lepas tu saya punya headset Asus ROG Delta S. Kerusi sekarang saya pakai Andasit Kaiser V3. Lepas tu meja yang saya guna ada 2. Yang dalam bilik ni saya pakai EVs yang harga dia RM3,000 lebih. Yang dalam studio saya satu lagi saya pakai Tili yang saya review sebelum ni. Lepas tu saya punya mousepad saya pakai Cooler Master MP511. Saya punya main monitor saya pakai LG tapi ultrafine punya, bukan untuk gaming. Dan saya punya main gear ialah laptop Aorus 15G yang guna i7 11 Gen dan RTX 3070. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Harap video ni sedikit sebanyak membantu anda. Kalau anda ada pendapat anda sendiri, anda boleh tulis dalam ruangan komen di bawah. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.